Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 87 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 adalah 4,413 kes, iaitu bersamaan dengan 70% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 3 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 122 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,298 kes, iaitu bersamaan dengan jumlah kes aktif dengan keboleh kejangkitan COVID-19 adalah 1,780 kes. Dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 122 kes baru yang telah dilaporkan hari ini, 52 kes adalah kes import. Ini bermakna kes penularan tempatan adalah sebanyak 70 kes. Sehingga kini, seramai 27 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 13 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan kepada CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 2 kes kematian. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 105 kes kematian, iaitu bersamaan dengan 1.66% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-104 iaitu kes 5,539 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 82 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan penyakit jantung. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh pada 22 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 2 Mei 2020 jam 6.29 petang. Kes kematian ke-105 iaitu kes 5,837 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 64 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Seremban pada 27 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 3 Mei 2020 jam 9.46 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka. Seperti yang pernah dimaklumkan sebelum ini, golongan warga emas didapati agak terjejas dengan wabak COVID-19. Di mana terdapat banyak kes jangkitan dan kematian berkaitan dengan COVID-19 di kalangan kumpulan umur 60 tahun ke atas. Warga emas adalah kumpulan berisiko tinggi untuk mendapatkan komplikasi dan kematian akibat jangkitan COVID-19 kerana faktor umur dan juga penyakit kronik. Ini merupakan satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara yang terkesan dengan wabak ini. Berdasarkan maklumat yang diperolehi melalui kajian kematian mortality review ke atas 99 daripada 105 kes kematian yang telah dilaporkan di Malaysia, kumpulan umur yang mempunyai bilangan kematian COVID-19 yang tertinggi adalah di antara 61 sehingga 70 tahun, iaitu bersamaan dengan 32 kes ataupun 32.2%. Dan kumpulan umur kedua tertinggi adalah di antara 71 sehingga 80 tahun, iaitu 19 kes bersamaan dengan 19.2%. Walaupun kita belum memahami sepenuhnya jangkitan COVID-19, apa yang jelas ialah risiko jangkitan meningkat mengikut usia dan individu yang mempunyai penyakit kronik ataupun penyakit tidak berjangkit, iaitu non-communicable diseases atau NCD seperti kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung, penyakit buah pinggang dan barah. Dan faktor risiko penyakit NCD seperti merokok dan obesiti adalah lebih berisiko untuk mendapat gejala jangkitan COVID-19 yang lebih teruk
dan risiko kematian yang lebih tinggi. Mengambil kira statistik ini adalah terbukti bahawa kumpulan warga emas merupakan kumpulan berisiko tinggi yang perlu dilindungi daripada jangkitan COVID-19 oleh semua pihak. Kepatuhan dan tanggungjawab sosial rakyat adalah amat penting demi memastikan keselamatan dan kesihatan golongan warga emas. Harus diingati bahawa virus ini tidak kelihatan di mata kasar. Bagi ahli keluarga adalah menjadi tanggungjawab mereka. Misalnya anak dan penjaga yang tinggal bersama warga emas supaya memastikan golongan warga emas terjaga dan dilindungi daripada penularan jangkitan COVID-19. Ahli keluarga warga emas adalah digalakkan untuk kekal mengamalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 kerana mereka adalah berpotensi untuk menyebarkan jangkitan kepada ibu bapa ataupun datuk nenek mereka. Pastikan juga mereka dibawa untuk mendapat rawatan segera jika didapati tidak sihat. Pastikan bekalan ubat mencukupi dan patuhi temujanji rawatan. Berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang akan bermula pada 4 Mei 2020, Kementerian Kesihatan menyeru kepada warga emas agar terus mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan dan tidak keluar dari rumah kecuali untuk urusan-urusan yang penting sahaja. Elakkan 3C, iaitu kawasan yang sesak, iaitu crowded space, kawasan yang sempit, iaitu confined space, dan bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Sekiranya perlu ke kawasan umum, mereka digalakkan untuk memakai topeng hidung dan mulut di samping mengambil langkah-langkah pencegahan. Pengamalan tahap kebersihan diri yang tinggi mesti diteruskan. Misalnya, dengan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun ataupun menggunakan cecair pembasih kuman, hand sanitizer. Serta amalkan jarak sosial yang selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Sekiranya diperlukan khidmat nasihat, warga emas serta orang ramai boleh menghubungi Virtual Health Advisory melalui portal Kementerian Kesihatan dari 8 pagi sehingga 5 petang setiap hari. Warga emas yang perlu mendapat rawatan penyakit kronik di klinik kesihatan, mereka dinasihatkan agar datang untuk rawatan susulan mengikut tarikh dan masa temujanji yang ditetapkan. Bagi mengurangkan kekerapan kedatangan dan kesesakan di klinik untuk mengambil bekalan ubat, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyediakan perkhidmatan farmasi value added service seperti ubat melalui pos, local to you, sistem pendispensan ubat bersepadu dan farmasi pandu lalu mengikut kesesuaian perkhidmatan yang ditawarkan. Memandangkan warga emas adalah kumpulan berisiko tinggi untuk jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan telah memutuskan untuk menjalankan ujian saringan COVID-19 kepada pekerja dan penghuni pusat jagaan warga emas. Saringan ini akan dijalankan secara berfasa, dimulakan dengan 17 buah rumah seri kenangan dan rumah ihsan di bawah seliaan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Seterusnya akan dijalankan saringan di 357 buah pusat jagaan yang berdaftar di bawah Akta 506 dan 26 buah nursing homes yang berdaftar di bawah Akta 586. Kementerian Kesihatan maklum bahawa terdapat hampir atau lebih 1,000 buah pusat jagaan warga emas swasta yang tidak berdaftar di bawah mana-mana akta. Pihak Pejabat Kesihatan Daerah diarah untuk mengenal pasti pusat jagaan warga emas swasta termasuk institusi pondok agama di daerah masing-masing bagi memastikan liputan saringan COVID-19 adalah menyeluruh. Justru itu, pengusaha pusat jagaan swasta digalakkan untuk berhubung dengan pejabat kesihatan daerah berdekatan. Kementerian Kesihatan akan terus memantau kejadian jangkitan COVID-19 di Malaysia. Penduduk Malaysia dinasihatkan untuk kekal duduk di rumah dan hanya keluar untuk urusan-urusan yang perlu sahaja. Teruskan amalkan kebersihan diri yang tinggi seperti kerap membasuh tangan dengan air dan sabun dan amalkan jarakan sosial yang selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter
Ini penting dalam memutuskan rantaian penularan COVID-19 di kalangan masyarakat. Seterusnya, laporan kluster COVID-19 di Malaysia iaitu sehingga 3 Mei 2020. Yang pertama, lokaliti Menara Plaza City 1 iaitu tiada pertambahan kes baru dan jumlah kes positif adalah 55, di mana melibatkan bukan warga negara 41 dan juga 1 kematian bukan warga negara. Lokaliti kedua iaitu Selangor Mansion ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes positif ialah 175 dan bukan warga negara yang terlibat adalah 158. Lokaliti Malayan Mansion tiada pertambahan, kekal dengan 12 kes yang melibatkan 10 bukan warga negara. Lokaliti Kampung Sungai Lui tiada pertambahan, kekal dengan 158 kes dan bukan warga negara ialah 148. Lokaliti Pusat Bandar Utara dan Pasar Borong Kuala Lumpur ada pertambahan 17 kes di mana 8 adalah di luar kawasan PKPD, menjadikan jumlah kes positif adalah 139 dan 62 adalah di luar kawasan PKPD dan melibatkan 87 bukan warga negara dan 1 kematian bukan warga negara. Lokaliti Selayang Baru ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah 52 kes dan melibatkan 36 bukan warga negara. Seterusnya, laporan kluster perhimpunan di Masjid Siptaling. Binaan sampel yang telah diambil adalah 34,912 dan bilangan jumlah kes positif adalah 2,241 iaitu melibatkan 5 generasi. Seterusnya, ingin dimaklumkan daripada 339 madrasah dan sekolah tahfiz, 15,988 pelajar, guru dan kaki tangan telah dikenal pasti dan 8,494 iaitu bersamaan dengan 53.1% telah disaring dan diuji dan 390 individu disahkan positif bersamaan dengan 4.6%. Seterusnya, dimaklumkan laporan warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara dan didapati positif COVID-19. Daripada mereka yang telah dikuarantinkan daripada 3 April hingga 3 Mei 2020 adalah sebanyak 27,538 dan 14,523 telah selesai dan tamat tempoh kuarantin untuk tempoh 14 hari. Daripada jumlah tersebut, 326 adalah didapati positif iaitu pertambahan 52 kes positif semalam. Seterusnya, laporan kluster COVID-19 yang aktif sehingga 3 Mei 2020. Kluster pertama iaitu kluster pesentren ada pertambahan 50 kes menjadikan jumlah kes 219. Kluster Sendayan ada pertambahan 17 kes menjadikan jumlah kes 104. Kluster Pasar Cokit ada pertambahan 16 kes menjadikan jumlah 28 kes. Kluster persidangan gereja ada pertambahan 1 kes iaitu di Kuching dan jumlah kes adalah 182. Kluster petugas kesihatan Kuching ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 58 kes. Dan kita juga setelah disiasat pada peringkat awal ada 1 kluster baru iaitu kluster tapak pembinaan Kuala Lumpur yang mana jumlah kes ada 28 tetapi tiada pertambahan semalam. Jadi jumlah kes adalah 28 untuk kluster baru iaitu tapak pembinaan Kuala Lumpur. Seterusnya, kluster-kluster lain adalah tiada pertambahan kes dan kekal dengan jumlah kes yang telah diumumkan. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, silakan.